So, selamat sejahtera pensyarah dan ahli-ahli kumpulan saya. Hari ini saya akan bacakan ahli-ahli kumpulan dan membentangkan tentang esei kumpulan 1. Alright, so ahli-ahli kumpulan 1 ia adalah terdiri daripada Abdul Zamin Azmil. Dia tinggal di kota Samarahan, Sarawak. Kedua, Chai Yang, itu saya. Ketua kumpulan 1 juga. Saya tinggal di Seremban dari Negeri Sembilan. Yang ketiga, Duga Arjuna. Dia juga daripada Seremban. Dia juga dari Seremban dan Negeri Sembilan. Dan yang keempat, Eri Rashid. Dia tinggal di Keningau, Sabah. Keempat, Nur Zazlina. Tinggal di Pentang, Kedah. Dan akhirnya Tang Xiao Hui. Dia tinggal di Ipoh, Perak. Okay, tajuk yang kita akan bincangkan ialah falsafah insan dari perspektif falsafah Islam. Pengenalannya, insan merupakan makhluk ciptaan Allah. Insan haruslah mengenal konsep dirinya dan mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki bagi memastikan setiap tindakan dan perlakuannya adalah yang terbaik dan sempurna. Okey, maklumat penciptaan insan menurut agama Islam. Yang pertama, insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Yang kedua, manusia seharusnya sedar tentang tujuan utama kewujudan mereka di dunia ini dan sentiasa berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Seterusnya, pembinaan insan sejahtera berteraskan Islam. Dalam konteks Islam, seseorang individu yang tidak berpegang kepada prinsip kesejahteraan dan kedamaian bukan sahaja gagah jiwa dan dirinya di dunia tetapi turut gagah. Tiga segi yang mendasari pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan hidup insan. Segi pembangunan ilmu, pembangunan rohani dan akhlak. Ini adalah tiga segi yang mendasari pencapaian kesejahteraan. Tumbal utama yang ditekankan dalam pembangunan ilmu ini ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diistilahkan sebagai ilmu nafi atau ilmu yang memberi manfaat. Dan akhirnya pembangunan adab sosial menjadi konsep terakhir yang menekankan prinsip kesejahteraan. Adab anak terhadap kedua-dua ibu bapa yang meliputi cara berkomunikasi, melayani dan menghormati ibu bapa mencerminkan adab kekeluargaan yang bertepatan. Seterusnya saya akan bincangkan tentang latar belakang falsafah insan dari perspektif falsafah Islam. Perkataan insan berasal dalam bahasa Melayu berasal daripada kata dasar bahasa Arab iaitu nisyan. Dia membawa maksud kelupaan atau lupa. Yang kedua, dalam diri insan yang terdapat roh yang ditiupkan kepadanya juga diberikan sebuah akal. Akal itu menyebabkan insan boleh mengenal apa itu kebenaran, apa itu kepalsuan, apa itu kebaikan dan kejahatan. Seterusnya, tentang perkembangan falsafah Islam. Pertama sekali, perbahasan tentang falsafah Islam biasanya berkisar kepada masalah asas dalam epistemologi, iaitu sumber wahyu dan akal. Yang kedua, beberapa ahli sejarah berpendapat bahawa perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani bermula pada zaman Khalifah Al-Abbasis Al-Ma'mun pada tahun 215 Hijrah. Okay. Poin yang ketiga, kesan penterjemahan Yunani. Dia menjadikan karya-karya ahli falsafah Yunani seperti Aristotle dan Plato semakin terkenal dan diminati. Poin yang keempat,
Walau bagaimanapun, perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bukan mudah untuk diterima oleh semua orang Islam. Sebagai contoh, Ibnu Solah berpendapat bahawa penterjemahan falsafah Yunani ini akan memberi kesan kepada kesesatan. Yang kelima, bagi golongan pertengahan, mereka menerima dan mengambil beberapa kajian serta kritikan bagi apa yang dinilai baik maupun yang tidak baik. Yang keenam, golongan yang memandang mulia dan taujub. Di sinilah lahirnya ahli-ahli falsafah Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd. Seterusnya, kita bincangkan tentang konsep insan dari perspektif falsafah. Konsep insan menunjukkan penentuan dan ciri asas termaksud cara berfikir, perasaan dan bertindak. Konsep ilmu saraf, psikologi dan sains. Sosial adalah konsep yang disetujui oleh ahli teori. Konsep alam adalah standard untuk memberi penilaian secara tradisional tentang manusia dalam falsafah Yunani. Yang keempat, sifat manusia dan ketuhanan difahami dari segi formal kepada perspektif percaya alam dicipta oleh Tuhan dengan niat dan tujuan supaya manusia hidup secara semula jadi. Kelima, tokoh moden seperti Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau menentang perhatian Aristoteles tentang manusia bersifat tetap falsafah insan. Akhirnya, dari konsep Islam terdapat ahli pemikir seperti Herzl, Marx, Kierkegaard, Nietzsche dan Sartre yang juga merupakan strukturalis dan postmodernis secara umum menolak pendapat sifat manusia yang tetap atau semula jadi. Seterusnya adalah tentang konsep keilmuan yang sempurna yang terdapat di dalam Wahyu. Konsep keilmuan melalui penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad merupakan perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Penerimaan wahyu ini merupakan titik permulaan di mana timbul rasa cinta secara zahir hingga lahir perasaan cinta kepada kerohanian dalam hati Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Seterusnya, tentang Rasulullah SAW membawa umat Islam agar membaca Al-Quran. Bagi mereka yang mengalami kesulitan akan menerima ganjaran lebih. Tak akhirnya, Nabi Muhammad menyatakan bahawa ilmu bersifat kekal yang mempunyai faedah yang melengau sempadan. Pemisah antara dunia dan akhirat sekaligus mengisyarakan peluang dan kesaan ilmu dituntut dengan sempurna. Seterusnya tentang sumbangan falsafah pendidikan Islam. Pembentukan tabataan Islam perlu melalui prinsip asas dan proses konsep yang perlu dituruti dan dipatuhi. Okay. Yang kedua, falsafah pendidikan adalah suatu benda aktiviti dan idea yang sistematik sama seperti perbincangan mengenai falsafah. Ketiga, tidak lupa juga konsep dalam alam falsafah ini turut memberi sumbangan besar kepada pembangunan tamadun yang sangat kompleks. Okey. Yang akhirnya saya akan bincangkan kesimpulan falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam menitik berat dan menekankan aspek pembentukan kepribadian dan sosial seseorang individu. Konsep falsafah pendidikan Islam. Konsep falsafah pendidikan Islam perlu disemat dengan mengambil nilai hakikat ketuhanan, alam dan insan secara menyeluruh. Falsafah dengan pembawaan akal yang rasional akan membantu individu mencapai kepuasan dalam perasaan ingin tahu dan mencari jawapan mengenai sesuatu.
Akhirnya, falsafah membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan sistematik kerana setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Dan akhirnya, terima kasih kerana mendengar pembintangan saya. Sekian, terima kasih.